Pantun pada zaman dahulu merupakan bahasa basahan, iaitu cara masyarakat Melayu berkomunikasi sehari-hari. Maksudnya, kebanyakan orang Melayu dulu bijak mengarang pantun secara spontan. Tapi, bagi orang Melayu sekarang, mampu ke? Pendeta Zakbar di dalam bukunya bertajuk Ilmu Mengarang Melayu mengatakan bahawa penciptaan pantun merupakan puisi tertua dan adalah ciptaan asli orang Melayu. Ianya bukanlah adaptasi daripada puisi-puisi Jawa, India atau Cina. Pantun juga merupakan yang paling awal muncul berbanding puisi lain. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam channel Pembaris Besi. Saya Ibu Ina. Dan saya Dila. Okey, sekarang hari ini kami akan cuba merongkaikan pantun pick up line orang Melayu lama lawan dengan pantun pick up line orang Melayu sekarang. Mana satu lebih hebat? Jom kita tengok. Okey, memula sekali kita akan review, kita akan tengok pantun pick up line orang Melayu sekarang. Round 1. Fight! Lakoh berjalan depan, musnah hubungan kita. Umari belakang, insya-Allah nikah ya awak. Okey, dah tengok kan dengan pantun pick up line orang Melayu sekarang. Apa pendapat? Pendapat saya macam okeylah juga. Kan? Okey, sekarang kita akan menyelusuri pula ke zaman masyarakat orang Melayu dulu. Macam mana cara pick up line diorang? Cuba baca. Sayang kiambang, bunga kiambang, kiambang sekuntung dalam perigi. Cahaya sungguh, bulan ngambang, awan juga membawa diri. Tak macam pick up line pun. Tak macam pick up line tu. Yelah, sebab orang Melayu dulu dia ada banyak kiasan dan ada makna yang tersirat di sebaliknya. So, sama-sama kita rungkaikan. Okey, metafora bunga kiambang di dalam pantun ini diumpamakan dengan sifat bunga kiambang yang mampu tumbuh di dalam air dan tidak memerlukan sokongan tumbuhan lain untuk terus hidup. Bunga kiambang ini diibaratkan tentang perasaan cinta, kasih dan sayang dalam menyatakan emosi terhadap seseorang yang dikagumi. Hal ini kerana sifat kiambang yang teguh dan utuh walau ditatangi dengan pelbagai masalah dalam kehidupannya. Okey, kita dah masuk ke round 2. Round 2. Fight! Okey, kita akan tengok pick up line orang sekarang punya pantun. Pantun jom. Putih bersih warna awan. Bagai istana puteri kerajaan. Hati sedih di perantauan. Terkenang dirimu gadis pujaan. Ya, kita dah tengok pantun Melayu zaman sekarang yang kedua. Apa Agak mencairkanlah daripada pantun nombor 1 tadi. Kan? Okey, sekarang kita akan tengok pula macam mana pantun pick up line orang zaman dahulu. Batang gelam, batang kenanga, senar lambang menimpa pundung. Kumbang mengidam nak seri bunga, bunga kembang di puncak gunung. Agak dalamlah maksud dia. Kan? Okey. Sekarang Ibu akan terangkan apa maksud di sebaliknya. Bunga kenanga dimanipulasikan bagi menonjolkan sifat pencinta yang tegar dan teguh akan cintanya. Sifat ini diekspresikan melalui sifat realiti bahan alam, iaitu bunga kenanga tersebut. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan liar yang tumbuh subur di daerah yang tinggi 1,200 meter dari aras laut. Bunga kenanga biasanya ditanam sebagai peneduh halaman rumah dan di tepi-tepi jalan kerana sifatnya yang tahan dengan pelbagai keadaan cuaca. Sifat intrinsik bunga ini diimplementasikan sebagai sifat lelaki yang sangat teguh akan cintanya, diterjemahkan melalui pantun tersebut berjaya dijana oleh penyair.
Keunikan penyair dalam memanipulasikan bahan alam ini menunjukkan ketajaman daya tangakul penyair dalam menyerlahkan acuan pemikiran Melayu. Wah, hebatlah. Hebat Hebat kan? kan? Pantun orang Melayu lama. Memang tak disangka lagi orang dulu-dulu memang dengan pantun saja menunjukkan yang tajamnya akal orang dulu-dulu. Orang Melayu khususnya. Okey, sekarang kita akan masuk ke round yang ke 3. Okey, round ketiga ni bukan pick up line lagi tetapi adalah reject line. Reject line tu kita menolak lamaran seseorang atau friendzonekan si dia. Okey, kita akan tengok pantun reject line orang sekarang. Macam mana nak reject seseorang yang dah confess dekat kita? Hawa ada 4 jenis reject in pantun version. Mungkin awak boleh guna salah satu cara ni. Buka Netflix, layan movie seram. Tapi kan awak, couple tu kan haram. Sayang tolong jangan marah-marah. Kuih ketayap, kuih bahulu. Sebelum cakap, cerminlah diri dulu. Sayang tolong jangan marah-marah. Balik kampung, jumpa Tok Wan. Saya pun suka awak. Tapi sebagai kawan. Sayang tolong jangan marah-marah. Buah duku, buah salak. Apa awak cakap tadi? Tak dengar pula. Sayang tolong jangan marah-marah. Tolong kata aku. Wah, power apa yang Hawa cakap tu. Kan? Dia mereject. Mereject dengan straight to the point. Betul. Okey, sekarang kita akan review pula pantun cara orang dulu-dulu menolak lamaran si dia. Okey, baca. Carikan lembing tidak bertangkai, hendak menjampi jembalang di laut. Carikan saya, emping bertangkai, tolong kumpulkan embun di rumput. Rasa macam mana dengan pantun ni? Saya tak faham lah. Tak berapa faham kan? Okey, sekali akan rungkaikan mengenai pantun reject line pula. Apabila gadis itu mendengar pengguna menggunakan pantun dia sendiri untuk melamar si gadis, so gadis itu tidak bersetuju dan dia membalas kembali pantun tersebut dengan menggunakan pantun ini untuk menolak lamaran dengan cara yang baik. Dia menggunakan pantun simbolik yang halus maknanya juga sindirannya. Si gadis telah menerangkan kepada si teruna iaitu kalau si teruna hendak meminangnya, ia tidak menolak tetapi memberi satu syarat yang mustahil boleh dihasilkan oleh si teruna. Apabila si teruna mendengar, pastilah dia akan faham bahawa lamarannya telah pun ditolak secara halus dan bijak. Semua ini dilakukan untuk menjaga maruahnya sebagai seorang pemuda. Begitulah cara orang dulu-dulu menolak lamaran orang yang melamarnya. Kisah ni lebih kurang macam cara Puteri Gunung Ledang kan. Yang mana Puteri Gunung Ledang dia memberikan syarat yang mustahil untuk Raja Melaka tunaikan, iaitu membuat jambatan emas, hati nyamuk, 7 dulang. Bukan nyamuk ni. Yang tu mungkin sekadar hobi dia untuk membela nyamuk, bangkai nyamuk tu. Okey. Sekian. Habis 3 round pantun pick up, 2 pantun pick up line dan 1 reject line yang diambil daripada pantun Melayu zaman dulu dan juga pantun Melayu zaman sekarang. Sungguh pun pantun-pantun sekarang boleh mencairkan hati. Tetapi jika dinilai motif pantun-pantun sekarang
tidaklah sebegitu tajam dan dalam seperti pantun dahulu. Ia juga lebih mudah difahami kerana tiada kiasan maksud yang tersirat. Orang sekarang kebanyakannya menggunakan pantun itu sekadar hiburan untuk persembahan atau pertandingan. Tetapi orang dulu-dulu berpantun untuk melahirkan perasaan mereka dengan menunjukkan kehalusan budi pekerti kepribadian orang Melayu itu sendiri. Dalam cara kiasan atau makna yang tersirat ini menunjukkan sesungguhnya orang Melayu ini begitu jenius dalam menyusun ayat, termasuk pada bahagian pembayang juga. Karya klasik Melayu ini mempunyai nilai estetikanya yang tersendiri. Di sebalik nilai tersebut terdapat pula maksud yang tersirat atau abstrak dan memerlukan kajian yang mendalam untuk memahami maksud di sebaliknya. Sebagai generasi baru, kita hendaklah sentiasa melakukan kajian tersebut agar nilai-nilai yang terdapat dalam karya klasik Melayu tidak pupus di telan zaman.